Maka kita kata kenapa dendam, kenapa tidak boleh berdendam lagi? Kenapa kita nak perlu memaafkan? Kerana kita kata apa? Memaafkan itu akan menghilangkan rasa dengki. Okey? Dengki pada orang Muslim. Maafkanlah. Memaaf itu hilang rasa dengki. Sebab itu kita kata dengki itu artinya ada khianat dengki. Maknanya kita jadi baik hati, tidak lagi busuk hati. Dengki itu maknanya tak cantik lah. Sebab orang dengki ni ujungnya apa? Bila kita ada hasad, ada dengki, maka memang calon-calon neraka. Apalagi dengki dengan orang mukmin. Elah, ingat dia kata dia je cantik. Ingat rumah dia je lawak. Ingat dia, pening kita. Akhirnya tak sempat ketawa. Tak sempat zikir. Tak sempat nak baca Quran. Asyik bilang dengki orang. Jangan tengok lebih orang. Kalau nampak lebih orang, angkat tangan syukur. Ya Allah, Tuhanku, sahabat aku ada kereta baru. Mudah-mudahan boleh numpang. Ya Allah, Tuhanku, sahabat aku dah besarkan rumahnya. Mula-mula boleh buat tazkirah. Ini kekuatan yang dia bangun. Artinya nampak je lebih orang. Jangan ada dengki. Sebab itu kita kata, orang yang mudah memaafkan akan mematikan, membunuh, menghilang rasa dengki. Sebab itu kita kata kadang-kadang kalau kita dengki dengan kelebihan orang, kita nampak buahnya, buah mangga depan rumahnya banyak sangat. Kita dengki dengan dia sebab dia ada rumah besar, ada kereta baru, ada anaknya semua kerja, ada duitnya banyak. Macam-macam lah yang kita dengki. Tapi kalau kita tak dengki, buah mangga itu memang senang sampai ke kita. Tapi kalau kita banyak dengki, takut-takut tak merasa. Itu paling sikit balasannya. Tapi kekuatan yang nak diangkat ialah dengki akan menutup, menggugur semua dosa, semua pahala yang kamu buat. Takut, sebab itu kita kata sekali lagi, beribadahlah kerana Allah. Memaafkanlah kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana nak dipuji, bukan kerana nak kawan dengan dia, bukan sebab nak bergambar dengan dia, bukan sebab nak melawat ke rumah dia. Dok. Okey? Kemudian kita kata seterusnya kita kata, tadi kita kata Allah pesan kata apa? Allah ingatkan pada kita, okey. Banyak-banyaklah berdoa, ya Allah ampunkan dosa siapa? Ampunkan semua dosa orang-orang mukmin. Ini yang kita kata tadi. Siapa yang mengampunkan, maka dia akan didoakan. Siapa yang diberi ampunan, dia akan mendoakan. Kita hendak didoakan dan mendoakan. Contohnya keadaan Syria sekarang, Palestin dan sebagainya. Negara-negara yang menghina orang Islam. Kita angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku. Mudahkan urusan mereka, ya Allah. Berikan kemenangan pada mereka, ya Allah. Jadikan mereka calon-calon syurga-Mu, ya Allah. Kalau kita tak mampu nak bagi dari segi materialnya, hantar doa pada mereka. Okey, ini kekuatan. Kemudian kita kata, apa doa yang kita paling banyak nak angkat ialah apa? Mohon doa untuk semua orang mukmin. Orang yang tak ada dendam di hatinya akan mudah mendoakan, ya Allah ampun semua muslimin muslimat yang masih hidup atau yang telah berangkat. Ini kekuatan. Kalau dalam perutnya banyak dengki, banyak dendam, banyak hasad, dia tak sempat nak doa orang lain. Tapi kalau hatinya lapang, ya Allah Tuhanku ampunkan dosa aku, dosa mak ayah aku, dosa anak cucu, dosa sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah berangkat. Ini dia antara tanda orang yang senang memaafkan, yang menandakan dia lapang dada, mahu mendoakan untuk semua saudara-saudara mukminnya. Ini kekuatan. Sebab itu kita kata yang kita nak angkat supaya apa, sebab kita nak hilangkan, kita nak mudah diampunkan. Bila kita mudah mengampunkan manusia, Allah akan mudah ampunkan kita, maka akan lebih mudahlah masuk ke syurga. Kita boleh dengki dengan ahli syurga je. Macam mana dia boleh jadi ahli syurga? Ya Allah, ada syurga pada, ada syurga atas, syurga tengah, syurga ujung. Kita nak masuk yang mana? Kalau masih ada dendam dalam hati, Ramadan kita ni, puasa kita ni pun tertolak ni.
Sebab itu kita kata orang yang diterima ibadahnya, orang yang beribadah hanya kerana Allah, mahu mencari redha Allah, baik dengan Allah, baik dengan hamba Allah. Baru Allah terima. Baru Allah angkat ibadahnya. Oleh itu ini ada satu dendam ini ataupun kita kata sulit memaafkan ini adalah menjadi satu petanda yang ibadah kita bimbang-bimbang, takut tertolak. Takut tertolak sebab kita belum jadi hamba Allah, masih jadi hamba iblis, masih dalam bisikan-bisikan, masih dalam genggaman-genggaman iblis. Ini kekuatan yang kita nak angkat supaya kita kata puasa kita, okey. Kalau kita kata kita kaya, wah, saya orang kaya, saya tak perlu orang lain. Betul ke tidak? Jangan. Kalau sekali kan kamu kaya pun, kamu tetap maafkan orang susah. Maafkan orang miskin. Jangan hina orang susah. Jangan hina orang miskin. Jangan rasa kita hebat sangat. Kerana orang kaya saja belum tentu senang hati. Orang kaya saja belum tentu bahagia. Walaupun memang kalau tak ada apa-apa, memang sulit untuk bahagia. Betul? Tetapi sekali lagi jangan kita melihat, oh dia orang kaya, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, hartanya dia melambat-lambat, pasti dia akan gembira dan bahagia. Tak. Bahagia itu dari hati. Kalau di hatinya penuh dengan dendam, penuh dengan hasad dengki, penuh dengan rasa tidak gembira, tidak bersyukur, maka jauhlah dari rasa bahagia. Bahagia ni mula di hati, tuan-tuan, bukan di keliling.